dia ada cash 130,000 dekat tangan, then dia ada penyewa yang bayarkan rumah tu 1,200 macam tu. Then pada saya okey lah untuk dia invest dekat property-property lain ni. Yang ni game dia sangat lain lah sebab entry point dia gila-gila babas lah kan. Dan tak cerita pula kan kalau masuk-masuk tadi kita kalau buka pintu, kitchen cabinet, peti ais semua ada cantik kan. Cuba kau masuk-masuk tu tengok rumah lelong pun terbarai satu kali kan. Dapat pula penyewa yang berak atas sinki kan. Semak betul kan. Masuk-masuk, oi dengan tilam barai-barai ni kau nak keluarkan tu satu kos, kau nak clearkan ni satu kos. Siapa yang boleh agak-agak dia punya macam mana nak cakap entry point dekat lelong ni satu, nombor dua dia boleh agak kos-kos refurbishment ni, pada saya dia akan buat duit lah dengan lelong ni. Okey, kita go back tadi kita tengok balik market tadi ada 3, satu under construction, nombor 2 rumah subsale, nombor 3 rumah lelong Rumah lelong ni kita ulang balik, jangan cari keburukan dia memang kita nak masuk, tak boleh masuk dalam rumah tu, kita boleh tengok daripada luar je. Kalau kita masuk juga dia dikira trespassing masuk harta private Nombor 2, yang paling bermasalah sekali kalau owner yang kena lelong tu, owner tu duduk dalam tu. Yang tu akan banyak drama air mata lah. Siapa yang pernah masuk lelong ni, masuk dewan lelong ni dia tahulah kan. Masuk-masuk, janganlah lelong rumah saya, janganlah beli rumah saya, minta bantuan lancik kan. Macam-macam dia punya cerita ni kan. Dan nombor 3, kalau owner ni berkeras, dia tak nak belah, dia akan letakkan caveat. Caveat ni memang sangat susah lah nak potong kan kalau siapa yang tak tahu cara dia kan. Dia caveat dengan rumah tu, dia block rumah tu daripada orang beli, faham tak? Jadi kau belilah macam mana pun, kawan ni dia block kat pejabat tanah. Kau nak tukar nama tak boleh. Bila tak boleh tukar nama, kau tak boleh apply loan. Jadi tak boleh apply loan ni satu masalah dunia lah. Pada siapa yang nak beli rumah lelong, nak pakai loan kan. Lain lah kalau pembeli rumah lelong semua beli cash je kan. Golongan kayangan semua kan, beli je semua cash kan. Beli rumah macam beli baju kan. Baju pasar malam kan, senang je kan. Jadi kita tengoklah kat situ. Jadi itu salah 3 ke 4 keburukan dia lah untuk rumah lelong ni. Yang manis dia nombor satunya adalah below market value. Kalau you boleh susun below market value tu betul-betul, boleh jadi macam customer saya tadilah yang dia membawa cash out 130,000, rumah tu disewakan, dia bayar bank dekat 1,500 sebulan, tapi dia ada 130,000 dan dia bayar penyewa tu bayar kat dia 1,200 sebulan kat situ. Okey. Saya nak tambah sikit dekat lelong ni. Kebanyakan ada juga orang PM kan. Dia tanya, kalau untuk rumah lelong ni, berapa percentage yang bagus untuk beli rumah below market value ni kan? Ada ramai player tak? Soalan dia tu macam menarik lah kan. Jadi saya nak jawab lah dekat sini kan, biar korang semua dengar kan. Player ni kalau nak jawab saya, dia sebenarnya ikut luck lah. Ikut luck dan ikut hot locality tu sendiri Maksudnya, kalau kita main rumah lelong ni, kita pun dah tahu dia punya area ni memang orang cari punya kan. Dan kita tahu ada locality yang kalau lelong lah banyak mana pun tak laku punya macam ni kan. Jadi nak tanya ramai player tak? Saya cerita kes saya sendiri, customer saya. Dia mencari satu rumah dan rumah ni dia nak rumah ni status dia base sikit. Dekat POS tu, Proclamation of Sale, dia tulis kat situ, bangunan ni adalah bangunan kediaman dan perniagaan. Maksudnya, bangunan tu ground floor, kau boleh buat kedai dan kau boleh buat rumah. Faham tak? Okay. Jadi dia nak beli sebab dia pun tak tahu dia nak buat rumah ke nak buat kedai store macam tu kan. Jadi dia beli, waktu saya pergi tolong bid dengan untuk dia, ada 5 orang player dalam tu Sebabnya harga kedai tu 200,000, harga lelong buka dia 100,000. Jadi maksudnya bila lelong 100,000 ni, kau tahulah rumah ni dulunya asalnya low cost yang lama dulu kan, dia dah convert ke apa cerita kan. Lepas tu owner tak nak bayar, padahal owner untung 40,000 je, lelong 100 kan. Owner pun ada untung sebenarnya kan. Jadi bila nak masuk dengan lelong tu ada 5 player. 5 player ni ada seorang ni saya kenal. Dia cakap kat dia, 5 player ni berapa bajet dia orang ni kan. Cakap kan, bajet dia orang sekian. Jadi adalah kos tersembunyi lah kan. Saya cakap kat dia orang, saya nak counting tepi, you all jangan bid. Yang ni, ini adalah, tapi jangan cakap saya ajar pula Yang ni saya ada buat sendiri lah kan. Jadi ada 5 player waktu tu, saya bagi seorang 1,000. Jadi total 5,000 lah. 5,000 ada 5 player, 5 player tu pun tak bid. Waktu dia buka tukar lelongan 101,000, kita orang bid 102 dan tak ada orang bid dah 102 tu. Padahal klien yang player-player lain tu bajet dia sehingga 130,000.
Jadi dah settle dah rumah tu apa semua pun elok pun customer tu dari finance dah pun dia dapat yang tu dia beli cash dulu rasanya. Dia beli cash, dia pinjam adik-beradik dia apa semua, dia dapat dalam 100,000 kan. Dia beli cash dalam masa 3 bulan tu dia kumpul lah. Dia swipe credit card kanan kiri depan belakang kan. Dengarnya kan. Dia tutup loan tu, lepas tu bila grant tu complete nama dia, dia pun dia hantar pergi bank balik, remortgage balik. Remortgage dulu dia ya rumah tu ada track record dengan mana tu bukan Alliance. Apa nama tu? Tak ingat lah. Bukan Hong Leong, ada satu lagi, UOB. Dia dapat dengan refinance dengan UOB yang tu. So, dia dapat lah cash out tu, dia dapat 90% daripada 200,000, dia dapat 180,000. Dan dia dah elok dah buat rumah, dia buat macam Soho sebenarnya. Dia buat rumah bilik sikit, lepas tu dia buat store sikit. Dia jual barang-barang online shopping. Okey lah, sangat sesuai lah macam tu kan. Tapi kalau tanya soalan tadi, balik pada soalan tadi adalah banyak player tak? Player ni banyak ke tak, saya jawab sebenarnya ikut luck lah kan. Ada juga player-player yang saya pun kenal juga kan, geng-geng lelong ni kan. Ada muka-muka brother ni lagi kan. Sebenarnya bukan dia yang beli untuk asset dia kan. Dia belikan untuk customer dia kan. Ejen-ejen ni lah. Jadi nak tanya banyak player ke tak pun pada saya ikut luck. Kalau kita dah target kita, budget kita adalah 30% below market value, kita nak proceed dan silakan proceed. Tapi kalau kita nak tunggu sehingga lelong ni turun sehingga 50%, dekat situ ada player yang mungkin akan memerhati tempat-tempat yang hot ni. Contohnya macam dekat tepi Federal Highway tu lah ada satu apartment tu kan. Semua 300,000 je kat situ kan. Tapi sekali lelong itu hari ada 150,000. Lelong 150,000, dia lelong kali pertama 270. Kali kedua dia lelong terus 200. Saya tak tahu RHB terus turunkan lelong kedua 200. 200 tak ada orang datang. Dia lelong lagi sekali lagi 180. 180 tak ada orang datang lagi. Dia lelong sekali lagi tu 155 macam tu. 155 tu dia lelong tu, rupanya player ni semua dah aim nak turun sehingga 155. Masuk kau dia orang lelong tu sampai 32 orang. 32 orang kau nak bid apa? Kan? Simpan je lah kau punya 10% deposit tu buat balik je lah kan. Balik nangis je lah nak buat macam mana kan. Patutnya kau bid je waktu dia 170 tu kan. Waktu orang pun tak mandang sangat, orang tak mengharap dia turun lagi. Jadi ni untuk tempat-tempat hot lah. At the end of the day, kalau ada luck, ada rezeki tu, insyaAllah lah. Pada saya dia akan smooth lah. Okey, terima kasih lah kepada semua yang masih setia mendengar 25 minit punya aku bebel-bebel. Pendengar-pendengar pun ramai. Tapi itulah. So far, okey tak? Banyaknya message request. Patutlah dia masuk dekat ni. Message request ni. Okey. Nanti saya reply lah setiap satu message request ni. Tapi saya nak sum up balik apa yang kita cerita daripada 9.30 tadi. Tajuk kita hari ni adalah merancang pembelian rumah pertama. Pada siapa-siapa yang ada tulis nota ke, nanti bolehlah tag kita, nanti kita nanti saya akan share lah. Minta maaf admin lain tak ada, admin lawyer pun sibuk, admin marketer saya dia ada Zoom meeting lain. Admin yang lagi seorang tu Azman, dia pun ada buat kelas lelong satu. Yang lain semua tu dah tak nak jaga page ni. Siapa-siapa yang nak collaborate, nak jadi admin pun boleh PM tepi, nanti saya try baca satu-satu. Okey, kita balik pada tajuk kita asal tadi. Kita nak sum up lepas tu nanti kita tengoklah in the future kita buatlah satu kelas lagi ke macam mana kan. Tajuk kita adalah merancang pembelian rumah pertama. Dan tajuk dia merancang pembelian rumah pertama, dalam subtopiknya saya tulis kat sini adalah berhati-hati membeli rumah pertama supaya tak tercedok. Ini bahasa dia lah kan. Jadi untuk kita dapatkan kita punya bullet sebelum kita nak pergi berperang ni, kita kena ada peluru, kita kena ada senjata kita kan. Senjata kita adalah DSR, debt to service ratio, secret, scoring dengan saving, dengan kita punya profile lah. Profile kita pastikan cun, ada bayar hutang cantik macam tu lah. Jadi kita dah ada pedang, kita dah ada peluru, kita dah ada kita punya semua macam mana nak cakap. Kita punya equipment untuk pergi perang ni, kita cari kita punya target Target ni kita nak perang macam apa kan. Jadi nak untuk rumah ni kau nak aim 3 je market dia kan. Under construction, subsale ataupun lelong lah. Under construction ni macam saya cakap, nombor 1 dia paling penting sekali entry point. Semua tiga-tiga ni paling penting dia entry point lah. Kita masuk tu pastikan price yang kita beli tu adalah betul lah. Ni nombor 1 lah. Nombor 2 memang ikut supply and demand. Dan untuk under construction ni kalau boleh kau dapatkan harga price per square feet average kalau dia bawah daripada RM276 per square feet, maksudnya dia adalah low cost.
Kalau harga dia 311 hingga 357 per square feet, maksudnya rumah tu kebanyakannya dekat KL Selangor adalah bantuan kerajaan lah. Prima, Selangorku, Rumah WIP kan. Okey. Jadi untuk rumah under construction ni best dia adalah modal dia kecil sikit. Cuma kalau boleh kau kena study kuat sikit lah. Buat comparison kau-kau sikit kan. Nak tengok pemaju tu lingkup ke, development tu barai ke, kan. Nak U-turn nanti susah ke, macam-macam lah. Dia nak kena study sebab benda tu kita tak nampak lagi kan. Kena betul-betul study. Kok tengah-tengah dia tukar pula plan dia, pening juga kan. Jadi study developer tu. Okay, untuk undercon. Nombor 2, kita nak cari, kita punya market adalah untuk rumah subsale. Rumah subsale nombor 1 tadi mesti nak cari entry point yang betul. Nombor 2, kita nak kena cari competition. Competition ni maksudnya rumah yang lebih kurang karakter yang sama, 3 unit dalam 5 km radius. Tengok price point kita tu betul tak dan apa bestnya unit ni compare dengan unit yang lain ni. Cabaran tu lah comparison kita. Jadi untuk rumah subsale, kalau high rise dengan landed, harga dia tu dekat-dekat, go for landed. Yang ni untuk on stay pun ya, untuk investment kalau kau sewakan balik mungkin tak laku, tapi untuk capital appreciation dia buat duit lah. Contoh kita dah bagi contoh tadi, kalau rumah tu harga high rise dia 400,000, landed dia pun 400,000, semua orang akan penuhkan rumah landed ni. Rumah high rise ni macam tak laku kan. Jadi kebarangkalian kalau kau beli rumah high rise yang kat situ, dekat market yang orang cari rumah landed, kebarangkalian untuk kau rugi kat situ tinggi lah. Okay. Seterusnya adalah kau sentiasa cari maintenance yang tak makan duit lah. Maintenance ni cantik lah. So maintenance yang cantik ni senang je. Kau nak tengok tempat tu bersih, teratur. Nombor 2, bau sampah tak ada. Kan? Lepas tu kau tengok cat dia, kalau baru sikit tu cantik lah. Dan beberapa tips dan tricks yang kita dah bagi tadi adalah, kalau kau masuk lift dia tu PMA cert dia tu hidup. Maksudnya ini kita tahu lah, lift PMA cert ni bukan murah. Kita nak repair lift tu tiap-tiap tahun nak buat maintenance dia kan. Macam saya cakap tadi, ada satu bangunan ni saya pergi masuk 45,000 lift dia punya brake jam, kita nak kena repair. Tapi maintenance dia, dalam bank account maintenance dia tinggal 17,000. Agak-agak macam mana? Melingkup lah property tu kan. Sampai ke habis lah. Jadi kalau boleh carilah maintenance yang cantik, security tip top, semua sekali lah. Maintenance cantik ni salah satu plus point untuk orang terus stay. Okey, modal untuk rumah subsale ni biasanya kita standby 5% hingga 14%. Rumah second hand ni standby dah 5% hingga 14%. Jadi kalau kau jumpa rumah tu below market 20%, itu plus point lah. Musim-musim COVID ni senang lah nak jumpa. Boleh lah nak jumpa. Tu tak cakap senang sangat, tak susah sangat. Tapi kalau kau jumpa subsale second hand, dia pula 50% below market value, lepas tu korang pula PM, admin, rumah ni bagus tak untuk kita beli? Average saya cerita sini 700,000. Ni owner nak jual kat saya 350 je sebab dulu dia beli 300. Yang tu admin beli dulu. Jangan bagi orang lain. Kita kutip dulu. Kapitalis. Okey, kita sambung dekat lelong. Nombor 3, market yang ketiga adalah kita beli rumah lelong. Untuk rumah lelong ni macam saya cakap, dia ada sedikit sebanyak dia punya cabaran lah kan. Nombor 1, tak boleh masuk rumah tu. Nombor 2, kita tak boleh, kalau masalah dia adalah kalau rumah tu owner tu masih duduk kat dalam tu. Nombor 3, kalau dia block rumah tu, dia letakkan caveat. Yang ni memang kita punya sakit jiwa lah kan, kalau nak settlekan dia ni kan. Sebabnya kita tak boleh masuk, kita tak boleh agak-agak je lah daripada luar kan. Kalau agak-agak baloi tu okey lah kan. Jadi kalau boleh, nak tanya good untuk lelong ni pada saya adalah 30% ke 40% tu dah kira good buy lah untuk lelong ni. Kalau jumpa yang tip-top condition dapat 50%, 60%, memang terbaik lah kan. Tak tahulah apa luck yang dapat kan. Mengangkung ke apa kan. Boleh dapat pula unit-unit 60% buah market ni kan. Macam mana boleh dapat tak tahu kan. Kita masuk lelong hari-hari duduk survey rumah lelong pun 40% lah. 40% tu pun dah ada player lah 50% ni. Jadi kalau tanya ada player ramai ke tak lelong ni, ikut luck lah. Kalau ada masa dia tu okey je masuk dewan lelong, tak ada masalah pun kan. Ada masa dia tu memang player tu pun ramai lah. Macam saya bagi contoh tadi kan. Rumah tu daripada 300,000, dia turun sampai 150. Dia turun 300, 27 tak ada orang. 200 tak ada orang. Lepas tu turun 18, tak ada orang juga. 155 terus 32 player masuk. Apa nak jadi dia orang ni kan. Ada satu lagi tu property tu, yang tu saya pun aim juga. Satu semi-D dekat Kajang. Harga dia 1.2 juta. Saya tengok harga SMP je kan. Tiba-tiba tu hari lelong 460 kan. Dia dah lelong 3 kali. Mula dia buka 800. Lepas tu dia lelong lagi 720. Dia lelong 600, tak ada orang masuk.
Dia last kali dia tak turun yang 500 lebih tu, dia terus turun 460. Saja rasanya yang tu bank saya sebab admin-admin lain pun tak nak join, bukan tak nak join, dia orang pun busy lah masing-masing dengan anak, dengan urusan masing-masing lah. Seorang lagi tu dengan dia nak dia bukan tak join lah, dia dah tak nak username dengan password ni kan. Dia dah buat dia punya sendiri lah. Dia fokus dekat dia punya bisnes lah. Jadi kebanyakan tim kita ni memang banyak ejen lah. Ada 3 orang ejen kat dalam ni, seorang marketer Jadi terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Next time kalau kita buat, mungkinlah kita buat next week juga. Assalamualaikum.